Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1300887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita masih lagi dalam bulan training yang Allah train kita dengan puasa, dan semoga kita terima, kita redha dengan bulan puasa ini, dan kita nak mengisi puasa dengan pengisian ilmu. Sebab buat sesuatu ibadat dengan ilmu, kita buat dengan tahu. Bila kita buat dengan tahu, dia akan lebih bererti dan berkualiti. Kita tak nak dah puasa zaman lepas-lepas, puasa ikut je, puasa ikut orang. Itu puasa tak bagus. Jadi puasa special ilmu, sebab kita ni umat Iqra. Sebab ayat pertama tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Jadi oleh kerana puasa ni merupakan hadiah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dah meriah malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kita meriah. Bila kita meriah, maka kita bukan meriah dengan sambutan luaran, kita nak meriah dengan hati kita, supaya hati kita betul-betul menyambut. Sebab kita tak tahu tak tahu berapa lama lagi hidup, tak tahu berapa lama lagi peluang. Jadi gunakan peluang yang ada. Ramai keluarga kita, kawan kita, sahabat kita yang sudah pun meninggal dunia, mereka sudah kehilangan aset besar. Kita masih hidup, bersyukur kepada Allah SWT. Okey. Pada pertemuan yang lalu saya baca, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ada imanan wa ihtisaban. Jadi saya sambung sikit lagi. Oleh kerana besarnya Ramadan ni, iman ni, supaya kita betul-betul iman kita dipraktis, betul-betul Allah tolong kita pada bulan ni. Yang pertama, Allah tolong kita bulan ni, bulan iman. Sebab iman tu ma waqqara fil qalbi, tersimpan di hati, wa saddaqahul amal. Antaranya, Allah bukan sahaja bagi pahala besar, bukan sahaja Allah bagi iman, Allah bagi peluang, Allah tolong. Pertama antaranya, Allah tolong ikat syaitan-syaitan. Wa sufidatis syayatin. Bila datang saja Ramadan, antaranya Allah tolong ikat syaitan. Maknanya iman kita supaya berfungsi betul, Allah ikat syaitan. Ada pendapat ulama kata yang pertama, ikat syaitan ni, syaitan diikat. Pertama, malaikat ikat syaitan, kemudian pergi campak ke laut. Campak ke laut, tuan-tuan. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, syaitan kena ikat. Ada mengatakan syaitan tak kena ikat. Yang kena ikat ialah bukan ikat dengan tali. Itu pendapat pertama. Dengan tali itu tali yang majaz. Yang keduanya, yang mengikat syaitan ialah kualiti puasa kita. Kualiti puasa kita akan mengikat syaitan. Hebat. Saya ketawa. Saya pula ketawa. Kualiti puasa kita akan ikat syaitan. Maknanya kalau kita puasa tanpa ilmu, puasa tanpa kesungguhan, tak dibantu oleh iman, maka puasa kita itu dia tak boleh mengikat syaitan. Jadi sebab tu kena puasa yang berasaskan iman. Yang saya sebut baru ni, jaga puasa. Yang pertama, jaga puasa, jangan batal puasa satu. Yang kedua, jangan batal pahala puasa. Kadang-kadang kita puasa, tapi puasa tak ada pahala. Kenapa? Sebab batal. Kenapa batal? Batal sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa kecil ada, dosa besar ada. Kamu tahu apa dosa kecil? Cuba tanya apa dosa kecil. Cuba tuan jawab. Jawab yang beritahu saya tak dengar. Cuba tuan jawab, apa dosa kecil? Saya pernah jumpa orang tanya, apa dosa kecil? Dia kata dosa kecil lah mengumpat. Mengumpat bukan dosa kecil, dosa besar tu. Wah, iya ke? Cuba baca contoh dosa kecil. Dia kata dosa kecil ialah mencuri. Mencuri dosa besar, bukan dosa kecil. Ya Allah, apa lagi ni?
Kemudian rupanya tuan-tuan ni bagus. Kalau jawab macam apa bagusnya? Rupanya tuan-tuan ni tak biasa buat dosa besar. Tak biasa buat dosa kecil. Sebab yang contoh tu semua besar-besar belaka. Ingat, dosa kecil, dosa besar. Ingat, dosa kecil tu memang adalah antaranya dosa kecil ni. Kalau kita buat contoh, kita dalam majlis ilmu, kita bisik-bisik, kacau orang. Kita buat orang tak selesa, itu dosa kecil. Dosa kecil ni lah dosa-dosa yang kita buat salah yang Allah tak ada murka. Senang cerita dosa besar apa dia? Dosa besar yang pertama, bila Allah sebut sesuatu, Allah sebut dengan murka, laknat. Yang kedua, dosa besar ni bila Allah kata, buat begini, awak kena azab begini. Dosa besar tu. Ataupun siapa buat begini, dia kena hukum had. Dia kena hukum qisas. Itu dosa besar. Jadi, dosa kecil ni nak guna. Bulan puasa ni, oleh kerana kalau sebelum Ramadan kita buat dosa, memang kita buat dosa. Tapi mungkin kita buat dosa tu sebab pengaruh daripada syaitan. Syaitan kan, dia asuk kita. Dia goda kita supaya buat maksiat. Syaitan. Tapi, bila datang bulan Ramadan, Allah dah ikat syaitan. Bila kita buat dosa bulan Ramadan, syaitan kena ikat, campak ke laut. Kalau kita buat dosa juga, itu diri kita sebenarnya tu. Diri kita sebenar-benarnya tu. Dia ada pula sebut, Ustaz. Sebenarnya, syaitan dah dia train kita 11 bulan. Jadi bila sebulan je, dia lari, perangai kita serupa macam syaitan juga. Itu aja orang. Tapi nak beritahu, oleh kerana bulan puasa ni, bulan iman, maka Allah Ta'ala tolong jaga kita, Allah tolong ikat syaitan. Betul. Yang kedua, oleh kerana bulan ni bulan iman, supaya iman kita betul berfungsi, Allah sebut ni, Az-zunubu maghfuratun. Puasa kita, sebagaimana kita sebut, anda puasa, jaga mata, jangan buat maksiat. Dosa akan jatuh berterabur, berguguran, seperti mana pokok musim gugur, turun, jatuh, gondol semua. Jadi tuan-tuan, gondol tuan-tuan, tahu gondol? Gondol ni botak dengan dosa-dosa. Sebab apa? Sebab iman punya puasa, special Ramadan. Kemudian, wadda'awatu mustajabatun. Punya hebat iman kita supaya berfungsi sangat. Bulan ni, segala doa-doa berfungsi semua. Allah akan terima doa. Jadi saya sebut banyak kali. Doa ni tuan-tuan, ada orang kita kan, bila suruh doa, dia tak nak. Bila semayang dengan keluarga, dia tak nak doa. Bila dalam majlis, awak doa sikit, saya tak nak. Kalau ada majlis kematian, awak doa, tak nak. Sebab apa? Sebab orang kita duk fikir, bila kata doa, mesti bahasa Arab. Bila kena doa, mesti bahasa Arab. Memang sepatut doa dalam bahasa Arab, maksudnya doa daripada Al-Quran, doa daripada hadis Nabi, itu lebih special. Tapi, tak semestinya bahasa Arab. Anda boleh ukir sendiri ayat-ayat anda. Anda boleh tulis sendiri keinginan-keinginan anda. Jadi, ini kita dalam puasa ni baru beberapa hari puasa. Kita ada banyak lagi puasa ni. Tolong karang doa. Ya Allah, doa untuk kita, doa untuk anak-anak, doa. Wah, saya pernah duduk kat Mekah, di Madinah, dekat Raudhah. Kat Raudhah kan orang ramai. Masa lama lah. Saya tengok ada seorang pakcik, dia buka satu surat panjang. Muka surat. Doa ni tu dia baca. Saya, kan orang berapa, saya pun tengok. Tapi saya hendak tengok doa apa ya. Doa daripada anak, dia kata, Abah, tolong doakan. Saya akan SPM tahun ni, biarlah saya. Wah, ayah dia baca sampai nangis-nangis. Itu nangis-nangis kenapa tu? Sebab dia berdoa dalam keadaan yang faham. Jadi kita nak doa yang faham. Bila doa faham, barulah bererti. Barulah kehendak kita dan iman kita itu akan bertemu. Allahu Akbar. Jadi, bulan Ramadan ni, Allahu Akbar. Allah tolong ikat syaitan sebab nak hidupkan iman kita. Nak bersihkan iman kita. Allah ampunkan dosa kita. Wadda'awatu mustajabatu. Apa lagi? Doa kita diterima. Kemudian, apa lagi? Allah akan bagi kepada kita, apa itu? Amalan kita diganda oleh Allah. Sebab bila amalan berganda, iman kita kuat. Jadi, sebab itulah bulan ni, Allah gandakan apa dia? Ibadat sunat yang tuan-tuan buat, dapat pahala wajib. Anda sunat, dapat pahala wajib. Bersama wajib tu, Allahu Akbar.
Kemudian bila tuan-tuan buat yang wajib tu berstatus 70 kali ganda. Sebab tu bulan pula kita ada satu silibus baca Al-Quran. Kenapa? Nak powerkan iman kita. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, Allah panggil iman tu, dan untuk supaya iman itu hidup, sebab tu Nabi katakan jaddidu imanakum. Nabi kata perbaharuilah iman kamu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana? Bagaimana kami nak memperbarui iman kami? Jawab Rasulullah, Nabi kata, sebutlah la ilaha illallah. La ilaha illallah tu dia macam refresh balik iman kita. Sebut mulut, kita faham tadi la ilaha illallah, satu zikir. Al-Quran penuh dengan zikir-zikir. Kemudian solat penuh dengan zikir-zikir. Kita punya taat, jadi segala ibadat yang ada ini sebenarnya untuk membersihkan kita punya karat-karat, dan yang keduanya untuk menaikkan martabat iman kita. Tuhan minta maaf, kita ni kalau kereta rosak, kita pergi baiki. Apa lagi? Kalau basikal rosak, kita baiki. Kalau motor rosak, baiki. Motor kan ada karat-karat, kita baiki. Tapi kalau hati rosak, hati ada karat, kita buat de je. Kedekut buat de. Malas ngaji buat de. Kita lagi semayang malas buat de. Nak pergi masjid malas buat. Sedangkan sakit tu kena rawat. Jadi cara merawatnya Ramadan, iman dengan taat, dengan projek Ramadan, agenda Ramadan, membersihkan kita, ya Allah. Sebab itulah Ramadan ni dia akan membuatkan kita jadi orang baru, perangai baru, lidah baru, jiwa baru. Nanti nak raya, rumah baru, isteri baru. Isteri baru jangan. Nanti panjang ceritanya. Minta maaf, kurang saja. Jadi tuan-tuan, jiwa baru ni, bila kita jiwa baru, dia kembali pada fitrah, barulah. Bila fitrah, kita akan rasa apa? Baca Quran mula seronok, berkawan seronok, kita dah bersih, mudah memaafkan orang, hati mula lembut, tak berkasar, mudah bersedekah, dan sebagainya. Ringan tangan. Jadi, insya-Allah, jadikan bulan Ramadan kali ini bulan untuk berubah untuk kali ini. Ini kali kita berubah dengan Ramadan. Jom berubah dengan Ramadan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1-300-887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Ar-Rahnu CBP. Ar-Rahnu CBP? Ya, Ar-Rahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Ar-Rahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Ar-Rahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1-300-887650. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang daripada mereka. Berkatalah mereka, wahai Tuhanku, kembalikanlah daku hidup semula di dunia, supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah kutinggalkan. Tidak, masakan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia saja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Ini menceritakan tentang penyesalan orang yang hanya menyedari dirinya meninggalkan amal soleh.
Penyesalan ini berlaku pada manusia seawal nyawanya diambil oleh malaikat. Kerana seawal itu juga manusia mula merasakan kesan perbuatannya semasa masih hidup. Seawal itu juga manusia merasa mahu dihidupkan semula, tetapi hakikatnya semua sudah terlambat. Kerana ketika itu manusia telah pun berada di gerbang alam akhirat yang dinamakan sebagai alam barzakh. Al-Mawardi membawakan beberapa pandangan mengenai maksud barzakh dalam ayat ini. Barzakh dikatakan bermaksud penghalang antara hari kematian dengan hari kebangkitan. Juga bermaksud penghalang antara dunia dan akhirat. Juga sebagai penghalang antara si mati dengan permintaannya untuk kembali ke dunia. Ia juga dikatakan sebagai saat bertenang sebelum tiba hari kiamat, dan tempoh itu adalah tempoh antara tiupan dua sangkakala selama 40 tahun. Walau apa pun maksud barzakh itu, yang pasti dan yakin ialah berakhirnya masa untuk insan itu beramal. Bila ajalnya tiba dan penyesalan itu tidak berguna lagi, maka marilah kita sama-sama mengumpul bekal sebanyak-banyaknya untuk ke sana sementara masih bernyawa. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya Hamid Ikim, inspirasi Inforia Islami. Ketahuilah bahawa indah itu segala-galanya. Kalau baik belum tentu indah. Akan tapi kalau sudah namanya indah, ini adalah indah. Kebahagiaan yang indah. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati seorang hamba. Dan jika ternyata seorang hamba diberi oleh Allah harta melimpah, kalau hati tertata akan bahagia. Begitu sebaliknya jika hati itu tidak tertata, biarpun harta melimpah akan merasakan gundah gulana, gelisah dan susah. Begitu sebaliknya, ada seseorang yang tidak diberi oleh Allah harta melimpah. Hidup hanya kerja sehari makan sehari. Akan tapi kita temukan hidupnya penuh dengan candaria, tersenyum, dengan kegembiraan. Maka hendaknya siapapun yang mencari kebahagiaan, jangan lupa tempatnya adalah di dalam hatimu sendiri. Biarpun itu orang yang sangat baik kepada kita, kalau di saat kita punya kebencian kepada orang tersebut, maka orang itu pun menjadi tidak nyaman bagi kita. Duduk dengan orang yang tidak kita cintai menyusahkan, bikin kita keringatan karena hati kotor. Akan tapi jika kita mencintai, subhanallah, sampai dikatakan bahwasanya dalam suasana yang saling mencintai tidak ada tempat sempit. Akan tapi di saat orang saling membenci dan hilang rasa cinta dan kasih, biarpun tempat itu luas, akan tapi seperti sempit. Kelihatan di ujung sana sudah merasa tidak nyaman. Siapa lagi dia itu? Kenapa harus ada di sini? Maka dari itu, untuk menggapai keindahan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, ayo kita menata hati kita. Cikgu, saya balik dulu ya. Okey, hati-hati melintas ya. Ingat, berdiri di atas kaki 5 jalan dan lihat kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali lagi sebelum melintas. Sekiranya terdapat jejantas, gunakan jejantas untuk melintas. Undur ke belakang 1 meter apabila melihat kenderaan besar seperti lori, bas dan trailer. Ikut arahan trafik warden jika ada. Akhir sekali, pastikan tiada kenderaan dan melintaslah dengan selamat. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaannya amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama, anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 01734
452564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Ramadan hampir menjelma. Masih tercari-cari kurma yang terbaik? Jom dapatkan kurma Ajwah Aliyah dipetik segar dari Madinah hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011-62-31-7492. Wakaf tidak akan mengurangi harta kita. Malah orang yang mewakafkan hartanya akan diganjarkan pahala berkekalan selama mana harta wakaf itu masih ada dan terus dimanfaatkan. Bagi menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, marilah berwakaf kerana manfaat berwakaf bukan sahaja dinikmati di dunia, akan tetapi ia juga dinikmati hingga ke syurga. Jadi anda tunggu apa lagi? Marilah kita berwakaf tunai sekarang dengan Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Jom berwakaf sekarang. Layari www.wakafwilayah.org atau hubungi 03-2181-2846. Investing in Doing Good. Tahun Wakaf Wilayah Persekutuan 2022. Benefits of Ramadan. Ramadan is a period of fasting, reflection, devotion, generosity and sacrifice observed by Muslims around the world. Through fasting, a Muslim experiences hunger and thirst and sympathizes with those in the world who have very little to eat every day. Through increased devotion, Muslims feel closer to their Creator and recognize that everything we have in this life is a blessing from Him. Through increased charity, Muslims develop feelings of generosity and goodwill toward others. The Prophet Muhammad SAW once said, "A man's wealth is never diminished by charity." Through self-control, a Muslim practices good manners, good speech and good habits. Through changing routines, Muslims have a chance to establish more healthy lifestyle habits, particularly with regards to diet and smoking. And through family and community gatherings, Muslims strengthen the bonds of brotherhood and sisterhood in their own communities and throughout the world. Ramadan is a very special time for Muslims, but the feelings and lessons we experience should stay with us throughout the year. May Allah accept our fasting, forgive our sins and guide us all to the straight path. And may Allah bless us all during Ramadan and throughout the year with His forgiveness, mercy and peace and bring us all closer to Him and to each other. Tengah hari bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 134. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jangan lupa dengarkan rancangan dapur kita untuk resepi baru, tips yang baru. Dengarkan setiap Isnin semalam dah dengar kan? Live dikongsi bersama dengan Chef Zainal bin Muhammad Saad. Seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang masakan. Kita sebut otai lah, legend lah dalam bidang masakan. Antaranya lah kan, sebab kita banyak chef-chef yang hebat di Malaysia. Dan semalam dah dapat tak resepi rendang tok perak? Ada ramai yang tanya, ulang balik bahan. Yang dengar separuh jalan ataupun hujung-hujung je kan dah terlepas dengar rancangan semalam dapur kita. Boleh dengarkan ulangannya jam pagi tadi 2 pagi dan juga Ahad 10 pagi. Okey, untuk episod baru, rancangan siri baru dapur kita setiap Isnin jam 3.10 petang hinggalah ke dekat-dekat pukul 4 gitu. Bersama dengan Chef Zainal. Isnin depan jangan lupa untuk ikutinya. Okey. Baik, yang berpuasa selamat berpuasa, yang mana diuji oleh Allah dalam bulan puasa ni dengan ujian yang macam-macam. Ujian orang mana kita tahu kan, ada yang diuji dengan sakit, diuji dengan pelbagai kesusahan. Kena bersyukur ya. Kalau setahun tu orang tu tak diuji, kena takut. Sebab apa? Takut Allah benci pada seseorang tu. Jadi Allah biar je apa yang dia nak buat suka hati dia. Tapi esok ke akhirat siap kena balun. Kena siksa teruk kan. Jadi kalau Allah uji kita, tak habis yang pertama, datang lagi yang baru. Datang lagi 10, datang lagi 100. Ada 3 benda hikmahnya ujian ini. Pertama, untuk kita sedar dan tahu bahawa Allah masih sayang kat kita. Ingat kat kita. Maknanya kita dalam perhatian Allah Ta'ala. Itu yang diberi ujian.
Kedua, untuk mendapat rahmat, ya, menghapuskan dosa lama, diberi tambahan pahala, ada lulus ujian itu dan diberikan rahmat. Dan yang ketiga, diangkat derajat di sisi Allah Ta'ala. Memanglah berat kan, dunia kan bersama dengan kesusahan, betul tak? Bapak kata Ustaz Wadi Anwar kan, dunia bersama dengan kesusahan dan ujian bersama dengan rahmat Allah Ta'ala. Kadang rahmat tu dapat kat dunia, kadang kat akhirat. Terpulang Allah untuk memberikannya kepada kita. Yang penting selaku hamba kena redha sahaja dengan apa yang Allah berikan untuk mendapat redha Allah. Redha Allah tu mahal, lebih mahal lagi daripada syurga Firdaus, ya. Tapi bukan mudah sebenarnya. Sebab itu ganjaran ni mahal. Ramadan, satu nasib tak serupa, peluangnya sama, natijah berbeza. Ramadan mereka gemilang cemerlang, mukmin berjasa di awal zaman. Ramadan kami malang terbuang, muslim berdosa di akhir zaman. Mereka gembira kerana kedatanganmu, kami gembira dengan pemergianmu. Malam mereka meriah disimpan nur Al-Quran, tapi malam kami muram berkabung dengkur. Mereka berlomba mengejar manfaat, tapi kami lesu diburu nafsu. Hati mereka bercahaya di gilang takwa, jiwa kami gelap di dera dosa. Takbir mereka, takbir kemenangan, hadiah mujahadah sebulan Ramadan. Takbir kami lesu tak bermaya, tanda kalah lemah tak berdaya. Puasa sekadar, lapar dan dahaga. Ramadan, satu nasib tak serupa, peluangnya sama, natijah berbeza. Ramadan mereka gemilang cemerlang, mukmin berjasa di awal zaman. Ramadan kami malang terbuang, muslim berdosa di akhir zaman.
Apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imran pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Ada harta pun kena tinggal. Ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa. Ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal.